Kes SRC Hakim dapati pendakwaan dapat buktikan elemen Datuk Seri Najib salah guna kedudukan. Lagi insiden ahli parlimen rebah sewaktu sesi Dewan Rakyat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujud elemen Datuk Seri Najib menyalahgunakan kedudukannya. Sehubungan itu, beliau memerintahkan bekas Perdana Menteri itu membela diri bagi 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram. Ia membabitkan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sdn Bhd. Laporan secara langsung oleh wartawan Siti Khadijah Jaafar. Ya, ketika membaca penghakimannya itu, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berkata, Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan dalam SRC dan mempunyai kawalan keseluruhan yang menyebabkan sebanyak RM42 juta didepositkan ke dalam akaunnya bagi kepuasan beliau. Yang mana jelas beliau pihak pendakwaan telah pun berjaya membuktikan prima facie berkenaan elemen menggunakan kedudukan oleh tertuduh itu. Dan mahkamah juga mendapati pindahan wang daripada akaun SRC ke dalam akaun bekas Presiden UMNO itu telah menyebabkan SRC mengalami kerugian. Dan walaupun mengetahui terdapat wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya, tertuduh dilihat ataupun difahamkan tidak mengarahkan supaya laporan polis dibuat. Dan Muhammad Nazlan kemudian menetapkan 10 hari iaitu tarikh 3, 4, 9 hingga 12. Seterusnya 16 hingga 19 Disember depan untuk Datuk Seri Najib dibicarakan. Sementara itu, tertuduh memilih untuk membela diri terhadap kesemua 7 pertuduhan yang dihadapkan kepada beliau, pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram ini menerusi keterangan bersumpah. Terdahulu, pihak pendakwaan selesai menggulung pengujahan pada 27 Ogos lalu selepas kes ini mula dibicarakan sejak 3 April dan seramai 57 orang saksi dipanggil memberi keterangan sepanjang 58 hari kes berlangsung. Dan semasa perbicaraan ini juga pasukan pendakwaan telah pun mengemukakan lebih 750 barang kes termasuk dokumen bank yang mempunyai kaitan dengan akaun bank tertuduh, transaksi tunai, milik mesyuarat dan juga perbualan BlackBerry berhubung transaksi berkenaan dengan tertuduh. Pasukan pendakwaan diketuai oleh Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, manakala pasukan pembelaan oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Dan ketika ini sedang berlangsungnya sidang media oleh pasukan pembelaan di belakang ini yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafiee. Setakat itu sahaja dulu perincian yang dapat dikongsikan. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas Muhammad. Terima kasih KT dengan laporan yang diberikan. Jika sebelum ini umum dikejutkan apabila ahli parlimen nibung tebal rebah di parlimen, hari ini sekali lagi sesi persidangan Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan seketika selepas ahli parlimen Kuala Pilah Edin Shazli Sith pengsan. Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia rebah sewaktu mendengar perbahasan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Calvin Yee dilaporkan berkata Edin Shazli mengalami sesak nafas. Beliau juga ada rekod penyakit jantung. Waktu itu Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad Baharudin Shah sedang menjawab soalan tambahan. Berikutan itu Timbalan yang dipertua Datuk Muhammad Rashid Hasnun menangguhkan sesi persidangan. Di atas soalan tentang sebab-sebab utama berlakunya kebakaran terbuka secara tidak terkawal adalah kecuaian dan juga ada pihak-pihak pertanian yang telah membuka ruang untuk berlakunya masalah-masalah ini dengan membuat salah satu daripada acaranya dengan terima kasih. Yang berhormat Majlis Dewan berhenti rehat sebentar. Bagi peluang, bagi peluang. Kita pay attention kepada Menteri. Timbalan Menteri. Minta bantuan Doktor Perubatan.
Kira-kira jam 10.43 pagi, Adeline Shazli dibawa keluar dari Dewan menggunakan kerusi roda untuk ke klinik di Parlimen dan berehat. Sesi persidangan Dewan Rakyat bersambung semula selepas kira-kira 10 minit kemudian. 21 Oktober lalu, Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Mansur Othman, rebas waktu membahaskan Belanjawan 2020 di Dewan Rakyat. Lelaki memandu Audi putih yang dikatakan menghalang seorang pemandu wanita hamil 7 bulan Jumaat lalu ditahan polis bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Ismail Dollah memaklumkan polis menahan suspek lelaki berusia 27 tahun itu di sekitar Permas Jaya semalam. Kejadian jam 8.30 pagi Jumaat lalu itu berlaku di Jalan Johor Jaya, Plentong. Video berkenaan memaparkan seorang pemandu kereta Audi putih menghalang seorang pemandu wanita di tengah jalan selepas memintasnya. Lelaki itu turut menunjukkan tanda lucah dan merakam gambar mangsa. Wanita berkenaan membuat laporan polis di Balai Polis Johor Jaya pada hari yang sama. Superintendent Ismail dalam satu kenyataan menyatakan lelaki itu ditahan jam 12 tengah hari semalam. Seorang pemandu bas persiaran dituduh di Mahkamah Magistrate Balik Pulau atas kesalahan memandu di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kematian. Tertuduh Peter Paul mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Tertuduh 49 tahun didakwa memandu bas di bawah pengaruh dadah menyebabkan tidak berdaya mengawal kenderaan. Keadaan itu menyebabkan kematian seorang pelajar yang menunggang motosikal, Muhammad Saifullah Muhammad Hafiz, 16 tahun. Tertuduh yang berasal dari Bayan Lepas, Pulau Pinang didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Datuk Ismail Hashim, Bayan Lepas, Khamis lalu. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda dari RM8 hingga RM20,000 dan penjara 3 hingga 10 tahun. Tertuduh dibenar diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. 5 Disember ini ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan bedah siasat, kimia, patologi dan puspaka. 3 lagi mangsa parah dalam kejadian itu. Semua acara sambutan dan majlis pada sebelah malam yang dirancang sempena perayaan ulang tahun keputeraan Sultan Muhammad ke-5 dibatalkan. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Datuk Nazra Muhammad berkata, keputusan itu dibuat bagi menghormati tempoh berkabung selama 100 hari berikutan kemangkatan almarhum Sultan Ismail Petra Sultan Yahya Petra 28 September lalu. Perayaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan tahun ini jelasnya akan disambut secara sederhana. Dia semua program sebelah malam, jamuan sebelah malam ni ditiadakan. So program siang hari ada. Festival esok ada, kemudian tu majlis taman. Hak kemarin je majlis solat ajak. Itulah. Lepas tu lain tak ada lah. Jadi majlis malam tu majlis apa yang dibatalkan? Dia majlis jamuan negeri kerajaan ini, malam persembahan daripada jaksa pendamai, majlis orang besar semua tu ditiadakan. 623 individu menerima darjah kebesaran, bintang, pingat dan jaksa pendamai sempena perayaan ulang tahun keputeraan Sultan Muhammad ke-5 yang ke-50. Istiadat berlangsung di Istana Balai Besar pagi tadi. 32 orang daripada jumlah itu menerima darjah kebesaran bergelar Datuk manakala 7 lagi dilantik sebagai jaksa pendamai. Bertemu kembali. Keputusan Kerajaan Malaysia untuk membuka kedutaan buat Palestin di Jordan disambut baik negara-negara Islam. Duta Palestin ke Malaysia Walid Abdul Ali berkata, langkah yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pergerakan negara-negara berkecuali ke-18 di Baku, Azerbaijan bulan lalu membuka laluan untuk negara Islam lain mengambil inisiatif sama selain membuktikan sokongan umat Islam dunia terhadap kedaulatan Palestin. And this initiative encouraged so many other countries. Immediately after the initiative, Malaysian initiative, Kuwait, the Sheikh Amir of Kuwait had announced
that Kuwait will do the same. So that will encourage so many other Arab and Muslim countries to do the same as Malaysia. This is the support that we are looking from all Muslim Ummah. Beliau berkata demikian pada Munakasyah Mai Aqsa, ketahui fakta sebenar Masjidil Aqsa dan Masjid Nabi Ibrahim di Putrajaya semalam. Sementara itu, Ketua Imam Masjidil Aqsa Syekh Omar Fahmi Awadallah Al-Kiswani menyeru seluruh umat Islam di Malaysia untuk terus memberi sokongan kepada Palestin. نصيحتنا للأمة الإسلامية وخصوصا هذا البلد الذي نعتبره بلد شقيق الذي لم نشعر بالغربة به لما من حفاوة الاستقبال. نقول أولا لا يقتصر كما تفضل شيخنا على الدعم المادي، وإنما هي زيارة المسجد الأقصى. زيارة المسجد الأقصى فيها رسالة. Selain itu, Syekh Omar turut menasihati seluruh umat Islam Malaysia agar bersatu padu dan tidak berpecah belah kerana perpecahan akan melemahkan umat Islam secara keseluruhannya. Menggunakan semula barangan plastik membantu mengurangkan kerosakan alam sekitar dan menjadikan persekitaran bersih. Satu lagi manfaatnya ialah pengguna dapat menjimatkan wang. Laporannya oleh wartawan Raja Farhani Amanda Raja Faisal dalam segmen Bijak Belanja. Ramai yang semakin terdidik dengan budaya membawa beg sendiri untuk membeli belah bagi mengelak penggunaan plastik. Dalam masa yang sama, dapat menyelamatkan 20 sen jika menghindari penggunaan beg plastik di pasaraya. Di Damansara Kim, Petaling Jaya, Selangor, pelanggan boleh membawa botol plastik terpakai untuk digunakan semula sewaktu membeli belah. Sebuah kedai menjual barang keperluan rumah dan kelengkapan peribadi menerapkan konsep zero waste atau sifar sisa. Antara produk yang dijual adalah sabun pencuci baju, pembersih lantai, produk pencuci kereta dan ejen pembersihan isi rumah dalam bentuk cecair. Kami nak promote supaya semua orang boleh guna semula plastik, kurangkan pencemaran plastik dan kurangkan recycling. Sebab plastik tu tak boleh recyclekan. So we want to encourage lebih ramai orang reuse instead of recycling plastik. Sebab plastik ni boleh tahan lama. So you can reuse for a few generasi pun boleh. Mula beroperasi sejak 7 tahun yang lalu, semua produk yang dijual adalah mudah terurai dan mesra alam. Pelanggan hanya membayar harga produk yang dijual berharga dari RM2 sekilogram kerana bekas plastik adalah milik pelanggan sendiri. I memang rasa bangga lah because I boleh dapat membantu environment and then jimatkan all these botol-botol, boleh reuse lagi. Botol kaca tidak digalakkan kerana ia berat dan mudah pecah. Kedai ini mengamalkan konsep zero waste ataupun sifar sisa dan harga-harga produk yang dijual di kedai ini juga amat berpatutan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang dijual di pasaraya. Peniaga-peniaga di luar sana boleh mengikuti jejak langkah pengusaha kedai ini di mana mereka menyahut seruan kerajaan untuk melestarikan alam sekitar di samping meringankan kos perbelanjaan masyarakat. Raja Farhani Amanda Raja Faisal, Bijak Belanja, TV9. Penyanyi dan pelakon Singapura Alif Aziz ditahan polis negara itu atas dakwaan mengganggu ketenteraman di tempat awam. Ketika ditahan, dia dipercayai berada dalam keadaan mabuk selepas bergaduh dengan seorang lelaki. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.40 pagi di Orchard Road semalam. Alif enggan memberikan kerjasama meskipun pihak polis mengarahkan supaya pergaduhan dihentikan. Dia turut bergelut dengan anggota polis kerana enggan digari. Selebriti itu ditahan di bawah Seksyen 14 Kurungan 2B Akta Kawalan Ara. Ayah, nak pukul abang! Nak pukul abang, ayah! Nak pukul abang, ayah! Abang tak pegang apa-apa, ayah! Ayah, tolong abang, ayah! Beralih
Beralih ke perkembangan taufan Bulbul, media tempatan melaporkan bencana alam yang membadai kawasan pantai India dan Bangladesh kini meragut 20 nyawa. Seramai 12 orang disahkan maut di India, manakala 8 yang lain di Bangladesh. Lebih 2 juta penduduk di kawasan terjejas juga dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Taufan yang membawa angin dengan kelajuan 120 km sejam mengakibatkan 4,000 kediaman di Bangladesh mengalami kerosakan. Kawasan tanah rendah di daerah Khulna dilanda banjir dan ratusan pokok dilaporkan tumbal. Menurut pegawai tempatan, taufan berkenaan semakin lemah ketika menuju ke kawasan pedalaman negara itu. Tunjuk perasaan di Hong Kong terus mencetuskan kekecohan apabila sekurang-kurangnya seorang penunjuk perasaan ditembak polis pagi tadi. Menurut sumber polis, kejadian berlaku ketika anggota ditugaskan mengawal keselamatan di Sai Wan Ho. Ketika insiden, seorang anggota polis cuba menahan seorang lelaki bertopeng di persimpangan jalan yang disekat oleh penunjuk perasaan. Sementara itu, seorang lagi lelaki bertopeng kelihatan mendekati anggota polis berkenaan sebelum dia ditembak di dada. Beberapa saat kemudian, anggota polis berkenaan terus melepaskan 2 lagi tembakan peluru hidup dan seorang lagi lelaki bertopeng rebah. Keadaan kedua-dua mangsa bagaimanapun masih belum diketahui. Seorang pemilik syarikat perusahaan kelapa sawit di utara Sumatera ditahan polis kerana dipercayai mendalangi pembunuhan 2 individu. Penahanan itu dibuat hasil siasatan ke atas 4 suspek yang ditahan sebelumnya susulan pembabitan dalam pembunuhan itu. Siasatan awam dapati ahli perniagaan itu membayar 15 juta rupiah untuk membunuh seorang wartawan dan seorang aktivis berkenaan. 3 lagi suspek yang didapati turut terbabit dalam pembunuhan itu kini diburu pihak berkuasa. Polis percaya pembunuhan berlaku kerana pertikaian mengenai tanah di antara syarikat berkenaan dan pekebun tempatan. Paparan sukan itu tadi mengakhiri Berita TV 91 tengah hari. Lagi perkembangan berita tempatan dan luar negara, semuanya jam 8 malam ini. Saya Suzila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan salam hormat.